Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini kita nak sambung daripada pembacaan hadis daripada sabdaan-sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Imam Tirmizi rahimahullahu taala, kitab Sunan ataupun kitab Jami' beliau yang terkenal ini. Kita telah tiba pada muka surat 646 di mana Imam Tirmizi membawakan kitab yang ke-15, tajuk besar yang ke-15 berkenaan tentang qadi dan juga orang yang membuat keputusan di dalam Islam. Bab yang pertama kata Imam Tirmizi, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qadi, berkenaan tentang qadi. Qadi di sini bermaksud adalah orang yang membuat keputusan, orang yang memutuskan. Istilahnya zaman kita adalah hakim dan sebagainya. Kalaulah tidak zaman kita, qadi, tok kadi adalah orang yang menikahkan, bukan. Al-qadi istilahnya zaman kita adalah seumpama hakim dan sebagainya. Maka dalam hadis disebut sebagai qadi. Riwayat 1307. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان رضي الله تعالى عنه, sesungguhnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idhab, pergilah, faqdi, dan putuskanlah permasalahan di antara manusia. Maka Uthman bin Affan nak melantik Abdullah bin Umar menjadi qadi. Qala, maka berkata Abdullah bin Umar, awatu'afini, adakah tuan boleh memaafkan saya? Kalau boleh saya tak nak tuan. Contohnya kata apa? Kata Abdul Rahman bin Auf pada waktu Abdullah bin Umar, awatu'afini, adakah tuan boleh maafkan saya? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Qala, maka berkata Uthman, fama takrahu min zalika, maka apakah yang menjadikan kamu tidak suka daripada menjadi qadi? Wa qad kana, dalam keadaan abuka, ayah kamu, yaqdi, juga pernah menjadi qadi. Kenapa tak nak sangat ni? Bukankah ayah kamu Umar bin Khattab juga pernah menjadi qadi, memutuskan permasalahan di antara manusia? Kata Abdullah bin Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana qadiyan, barang siapa yang menjadi qadi, faqada, maka dia telah memutuskan, bil adli, dengan keadilan, fabil hari, maka selayaknya, ayyan qaliba minhu kafafa, dia akan kembali pada waktu itu apa yang mencukupinya sahaja. Kafafa, yang mencukupi sahaja. Apakah maksud dia? Kata para ulama, qadi yang adil pun pada waktu itu dia akan pulang dalam keadaan tak ada dosa, tak ada pahala, yang berlaku adil. Dan bukan senang nak berlaku adil. Fama arju, maka kata Abdullah bin Umar, fama arju, maka apa lagi yang boleh aku harapkan, ba'da zalika, selepas daripada sabdaan Nabi tersebut. Nabi kata kalau yang berlaku adil pun yang qalibu minhu kifafa, pada waktu tu dia cukup-cukup makan je, tak ada pahala, tak ada dosa. Maka kata Abdullah bin Umar, maka semenjak daripada itu aku tidak berharap untuk menjadi qadi.
Kata Imam Tirmizi, sebenarnya ada cerita dan kisah di dalam hadis ini. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang gharib dan tidaklah sanadnya di sisiku bersambung. Abdul Malik yang telah meriwayatkan Abdul Malik alladhi rawa, dan Abdul Malik yang telah meriwayatkan daripadanya Mu'tamir ini, beliau adalah Abdul Malik bin Abi Jamilah. Abdul Malik bin Abi Jamilah, perawi hadis tadi. Riwayat 1308. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Israil an Abdul Ala an Bilal bin Abi Musa an Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sa'ala, barang siapa yang meminta al-qada, untuk menjadi qadi, wukila, maka akan diserahkan, wukila akan dipertanggungjawabkan, wukila akan dibebankan. Ini semua maknanya, wukila diserahkan, dibebankan, dipertanggungjawabkan, ila nafsihi, urusannya kepada dirinya sendiri. Dia kena pandai-pandai pada waktu itu buat yang sepatutnya. Namun waman jubira, dan orang yang dipaksa ke atasnya untuk menjadi qadi, yanzilu alaihi malak, akan turun kepadanya satu malaikat, fayusaddiduh, maka menunjukkannya jalan yang benar. Beza dengan orang yang meminta-minta jawatan qadi dan juga orang yang pada waktu itu dipaksa dipilih untuk menjadi qadi. Sabda Nabi, orang tersebut akan ada malaikat yang pada waktu itu membimbing dia. Riwayat 1309. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Muhammad an Abi Awanah an Abdul Ala Thalabi an Bilal bin Mirdas Al-Fazari an Khaythamah wa huwa Al-Basri an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtagha, barang siapa yang mengharap al-qada, jawatan qadi, wa sa'ala, dan bertanya, fihi, pada jawatan qadi tersebut, syufa'a, bantuan-bantuan, orang yang boleh bagi syafaat untuk dia. Dia minta sokongan, minta buatan, tolonglah pada waktu tu aku nak jadi qadi ni. Maka sabda Nabi SAW, qadi pada zaman kita, saya ulang balik, adalah seperti hakim. Dalam kitab terdahulu dipanggil qadi. Ukila, maka akan dibebankan, ila nafsih, kepada dirinya sendiri. Wa man ukriha alaih, dan barang siapa yang dipaksa ke atas jawatan ini, Allah akan menurunkan kepadanya satu malaikat, yusaddiduh, yang pada waktu itu akan membetulkan dia, membimbing dia. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan ianya adalah sanad yang lebih baik daripada riwayat sebelumnya, iaitu riwayat Israil daripada Abdul A'la. Riwayat 1310, wabi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Fudail bin Sulaiman an Amr bin Abi Amr an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man waliya, barang siapa yang menjadi al-qada, qadi, au ju'ila, atau dijadikan sebagai qadi di antara manusia, faqad dhubiha, maka sungguh dia telah disembelih tanpa pisau. Orang yang dapat jawatan ni seperti orang yang kena sembelih tanpa pisau. Apakah maksud sembelih tanpa pisau? Yang pertama, sahara, baris yang pertama, at-tahdziru min talabil qada, amaran supaya jangan meminta-minta jawatan qadi. Satu. Wadhabhu majazun anil halak, maksud daripada sembelih, maksudnya pada waktu itu adalah gambaran daripada kebinasaan. Kemudian, i'lam bi annahu arada bi halaka dinihi la halaka badanihi, yang dimaksudkan di sini dengan pada waktu itu disembelih, kecelakaan adalah kecelakaan daripada sudut agama, bukan daripada sudut tubuh badan dan sebagainya. Maka Nabi SAW beri pesanan, orang yang meminta jawatan seolah disembelih tanpa pisau. Bab yang kedua, kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini, dan sungguh telah diriwayatkan juga daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Bab yang kedua, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil qadi, berkenaan tentang qadi. Qadi ataupun hakim, yusibu, membuat keputusan yang betul, wa yukhti'u, dan membuat keputusan yang salah. Maka qadi pun manusia juga, tak sempurna. Maka kadang-kala dengan ijtihad dia ada buat keputusan betul,
Kadang-kadang dia ada terlepas pandang dan telah melakukan keputusan yang salah. Riwayat 1311. Wa bi ilahi qala hadatsana Husain bin Mahdi qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Sufyan ats-Tsauri an Yahya bin Sa'id an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Abi Salamah, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza hakama, apabila telah membuat keputusan, al-hakimu, qadi dan hakim, fajtahada, lalu dia telah berijtihad mencari jawapan yang benar, fa asabah, dan dia mendapatkan jawapan tersebut betul, membuat keputusan yang betul, maka dia akan mendapat 2 pahala. Lihat kepada Sahara pada 2 pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang ke Arafah, pada baris yang kedua. Maka dalam Musnad Ahmad ada juga diriwayatkan pada waktu itu annalil musib 10 hasanah. Untuk orang yang membuat keputusan yang betul akan dapat 10 pahala. Maka kenapa 2 pahala? Kita boleh lihat kepada Sahara pula. Wa innama yu'jaru, kenapa orang yang salah pun dapat pahala? Ala ijtihadihi fi talabil haq, kerana kesungguhannya berijtihad mencari kebenaran. Maka pada waktu itu dia mendapat pahala kerana susah payah dia, dan orang yang betul mendapat 2 pahala kerana pada waktu itu dia membuat keputusan yang betul dan susah payah. Jelas ke jelas? Maka sabda Nabi, kita ulang balik hadis tadi, idza hakama, apabila telah membuat keputusan seorang hakim, fajtahada, lalu telah berijtihad, fa asaba, dan betul dalam ijtihadnya, maka pada waktu itu dia akan mendapat 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila telah hakama, telah membuat keputusan seorang hakim, fa akhta'a, maka dia telah buat keputusan yang silap, falahu ajrun wahid, maka untuknya adalah 1 pahala. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Amr ibnu Al-As, Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Kami tidak mengetahuinya daripada periwayatan Sufyan Ats-Tsauri daripada Yahya bin Sa'id, kecuali daripada periwayatan Abdul Razzaq daripada Ma'mar daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu taala. Bab yang ketiga, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil qadi, berkenaan tentang qadi, tentang hakim, kaifa yaqdi, bagaimanakah dia sepatutnya memerintah. Kaifa yaqdi, bagaimanakah hakim pada waktu itu sepatutnya memerintah. Riwayat yang ke-1312. Wabi ilahi qala, bukan memerintah, membuat keputusan. Kaifa yaqdi, membuat keputusan. Wabi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Aun an Al-Harith bin Amr an rijalin min ashabi Mu'adz an Mu'adz radhiyallahu anhu, daripada Mu'adz radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah mengutuskan beliau Mu'adz ke Yaman. Maka faqala, maka baginda bertanya, kaifa taqdi, bagaimanakah engkau akan membuat keputusan di antara manusia. Faqala, maka berkatalah Mu'adz, aqdi bima fi kitabillah, aku akan buat keputusan dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Fa illam yakun fi kitabillah, tanya Nabi, kalaulah jawapan tersebut tak ada dalam kitabullah, maka kata Umar bin Khattab pada waktu, maka kata Mu'adz bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah, maka aku akan buat keputusan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Qala, bersabda Nabi lagi, illam yakun fi sunnati Rasulillah, kalaulah tak ada di dalam sunnah Nabi SAW, maka ajtahid, kata Mu'adz bin Jabal, aku akan bersusah payah ra'yi dengan pemikiranku untuk mencari jawapan. Maka bila Nabi mendengar sabda Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberi taufik kepada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Syu'bah an Abi Aun an Al-Harith bin Amr ibni Akhli Al-Mughirah ibni Syu'bah an unas min ahli Hims, daripada sebahagian orang daripada kalangan penduduk Hims, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang seumpamanya. Hadis ini kami tidak mengetahui kecuali daripada sanad ini, dan sanadnya tidaklah bersambung, dan Abu Aun Ats-Tsaqafi namanya adalah Muhammad bin Abdullah rahimahumullahu taala.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca hadis-hadis dan riwayat daripada Sunan Tirmizi. Bab yang keempat, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seorang pemerintah yang adil. Riwayat 1313. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Munzir qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ahabban nas inna ahabban nasi ila Allah yaumal qiyamah. Sabda Nabi, sesungguhnya orang yang paling Allah cintai pada hari kiamat, wa adnahum ay aqrabuhum, adna maksudnya al-aqrab, dan yang paling dekat dengan Allah kedudukan pada hari kiamat, imamun adil, adalah seorang pemerintah seorang pemerintah yang adil. Wa abghadan nas, dan manusia yang paling Allah benci, wa ab'adahum, dan manusia yang akan diletakkan paling jauh daripada Allah kedudukannya adalah imam yang zalim, pemerintah yang zalim. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Aufa. Hadis Abu Sa'id adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan sanad ini. Riwayat 1314. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdul Quddus ibnu Muhammad Abu Bakar al-Attar qala hadatsana Ishruna Asim qala hadatsana Imran al-Qattan an Abi an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Ibni Abi Aufa, daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, Allah, apakah maksud Allah? Lihat kepada qawata pada baris yang pertama, ma'iyatullah, kebersamaan Allah, nusratullah, pertolongan Allah, taufiqullah, bimbingan Allah, hidayatullah, petunjuk Allah. Itu 4 makna. Pertolongan Allah, kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang bersama dengan qadi, malam yajur, selagi mana dia tidak berlaku zalim, selagi mana dia tidak menganiaya, maka bantuan Allah bersama dengan qadi. Fa idza jara, maka apabila dia berlaku zalim, takhalla, terputuslah. Takhalla maksudnya terputus. Pada waktu itu daripadanya akan segala bantuan Allah, walizimahu syaitan, dan syaitan akan menjadi kawan rapat dia. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Imran al-Qattan. Bab yang kelima, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil qadi, berkenaan tentang seorang qadi, la yaqdi, tidak boleh membuat keputusan di antara dua manusia pada waktu itu sehinggalah dia mendengar pengaduan dua-dua. Dia tak boleh dengar satu pihak buat keputusan, hatta yasma'a kalamahuma, sehinggalah dia kena dengar pengaduan ataupun ucapan pendakwa dan juga pembela. Riwayat 1315. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Husain bin Ali al-Jafi an Zaidah an Simak bin Harb an Hanash an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqadha, apabila meminta keputusan kepada kamu wahai Ali, rajulani, dua orang, fala taqdi, maka janganlah kamu buat keputusan untuk yang pertama sehingga kamu telah mendengar jawapan yang kedua. Fasaufa, maka kelak, tadri, kamu akan mengetahui, kaifa taqdi, bagaimana pada waktu itu membuat keputusan. Berkata Sayyidina Ali, fama ziltu, maka berterusanlah daku qadiyan, menjadi qadi, orang yang memberi jawapan kepada permasalahan manusia, ba'du, selepas daripada penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bab yang keenam, bab majaa fi imamir ra'iyah, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang pemimpin yang bersama orang bawahan, imamur ra'iyah, pemimpin yang bersama dengan orang bawahan. Manusia suka, Allah pun suka. Lalu imam maksudnya pemimpin, ar-ra'iyah adalah rakyat bawahan. Riwayat 1316. Atiyah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsani Ali bin al-Hakam qala hadatsani Abu al-Hasan qala Amr bin Murrah li Muawiyah, berkata Amr bin Murrah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, waktu itu Muawiyah dah menjadi gubernur, dah menjadi khalifah.
Lama dia menjadi gubernur daripada zaman Khalifah Umar selama 20 tahun. Selepas kewafatan Umar pun dia menjadi gubernur, dan kemudian last sekali dia menjadi khalifah. Aku sesungguhnya telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min imam, tidaklah seorang imam yang pada waktu itu menutup pintunya dan tidak melayan dan tidak mahu melayan, zawil hajah, orang yang ada hajat, wal khallah, dan orang yang ada keperluan, wal maskanah, dan orang fakir miskin, kecuali Allah akan menutupkan daripadanya pintu-pintu langit." Orang yang tutup pintu daripada dengar masalah manusia, Allah tutup pintu-pintu langit untuknya, lalu hilang keberkatan pada apa yang dia usahakan. Maka Allah akan tutupkan pintu-pintu langit dan tidak mahu melayan. Khallah ini bermaksud al-faqr wal hajah, dan Allah tidak mahu melayan khallatihi, kesusahan dia, hajat dia, wa maskanatihi, dan kemiskinannya. Faja'ala Muawiyah, maka Muawiyah telah melantik seorang lelaki untuk sentiasa mendengar keperluan manusia. Maka pada waktu itu Muawiyah tak mampu, sebab Syam pada waktu itu besar. Beberapa negara menjadi Syam. Apa negeri Syam? Zaman kita Syria lagi, Lebanon, Palestin, banyak lagi tempat yang lain. Maka itu dipanggil Syam pada zaman kita, dipanggil sebagai Syam. Maka dia tak mampu nak buat seorang, dia telah melantik seseorang untuk membantu bagi pihak dia menyelesaikan masalah manusia. Bila Muawiyah bin Abi Sufyan dengar hadis ini, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, hadis Amr bin Murrah adalah hadis yang gharib, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini lebih daripada satu sanad. Dan Amr bin Murrah al-Juhani dikenali juga dengan kunyah Abu Maryam. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Yahya bin Hamzah an Yazid bin Abi Maryam an al-Qasim bin Mukhaymirah an Abi Maryam radhiyallahu anhu sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadzal hadis, bermakna riwayat yang lebih kurang sama. Jelas ke jelas? Bab yang ketujuh, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan la yaqdi, tidak boleh membuat sebarang keputusan oleh qadi dalam keadaan dia marah. Waktu marah tak boleh buat keputusan. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, li'annahu yamna'uhu minat tamakkuni minal ijtihad, kerana orang yang marah dia terhalang daripada melakukan ijtihad yang betul. Wa kadzalika, begitu juga hukumu, keputusan setiap orang yang berubah keadaan dia. Maka contohnya lapar, mengantuk, letih, maka dia tak boleh membuat keputusan dalam keadaan tersebut. Berapa kali nak turun naik ni? Hai semua, hai, Assalamualaikum. Bagi hai, Assalamualaikum. Dah, Assalamualaikum semua. Dah, pergi main jauh-jauh. Pergi main dekat dengan kakak ya. Main dengan kakak. Mana kita tadi? Arafah. Maka bukan sekadar marah. Sebab itu gariskan wa kadzalika hukmu kulli ma taghayyara minal ahwal. Begitu juga keadaan setiap perkara yang boleh mengubah keadaan kita, mengantuk, marah, letih, lapar, sedih dan sebagainya. Maka tak layak membuat keputusan pada situasi dan keadaan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat 1317. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awan an Abdul Malik bin Umar an Abdurrahman bin Abi Bakrah qala kataba abi, telah menulis ayahku kepada Ubaidullah bin Abi Bakrah, pada waktu itu beliau adalah qadi di tempatnya. Maka ayahku telah menulis Allah tahkuma, janganlah kamu membuat keputusan di antara dua orang dalam keadaan kamu marah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yahkum, tidak boleh membuat keputusan seorang hakim di antara dua manusia, wa huwa ghadban, dalam keadaan pada waktu itu dia marah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Bakrah namanya adalah Nufai bin Harith radhiyallahu taala anhu. Lihat kepada Arafah baris yang pertama pula, li'annal qada, kerana qadi sepatutnya berada dalam keadaan halatul i'tidal, keadaan yang pertengahan, tidak terlalu pada waktu itu mengantuk dan juga tidaklah terlalu bersemangat. Dia berada pada situasi pertengahan. Adakah Nabi pernah buat keputusan dalam keadaan marah?
Kata para ulama pernah. Wa thabata qada'uhu halatal ghadab lakinnahu la yuqasu alaih. Tapi kita tak boleh nak mengambil pada waktu itu sebagai dalil, kerana Nabi SAW marah macam mana pun Nabi SAW seorang yang sentiasa tenang. Bab yang ke-8, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan memberi hadiah kepada para pemimpin. Boleh tak bagi hadiah kepada para pemimpin? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Sebahagian daripada para ulama, Imam Abu Hanifah berkata, innal qadi, sesungguhnya pemimpin, la yujibu, tidak boleh menerima jemputan rajulun, seseorang, kecuali pada waktu itu dia adalah hanya keluarga kamu sahaja. Hanya keluarga je boleh menerima jemputan, tak boleh daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal hadiyah, dan kemudian ada beberapa jenis hadiah yang boleh diterima oleh pemimpin, namun bagus pada waktu itu tidak menerima apa-apa hadiah. Riwayat yang ke-1318. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Usama an Daud bin Yazid al-Audi an al-Mughirah bin Shubail an Qais bin Abi Hazim an Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daku ke negeri Yaman. Nabi hantar dia ke negeri Yaman. Falamma sirtu, maka tak apa, Atiyah pakai. Falamma sirtu, maka apabila aku telah meneruskan perjalanan ke Yaman, arsala, maka Nabi telah menghantar seorang utusan fi ithri, untuk mengejar aku. Faruditu, maka aku telah dikembalikan untuk berjumpa dengan Nabi balik. Faqal, maka Nabi bertanya, atadri, adakah kamu tahu mengapa kamu lima ba'astu ila, mengapa aku menghantar orang untuk mengejar kamu? Maka sabda Nabi, la tusibanna, janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku. Tak boleh menerima sebarang hadiah. Fa innahu ghulul, kerana menerima hadiah maka pada Atiyah. Nah. Atiyah. Minta maaf sangat-sangat. Kakak dia mengaji. Okay, Atiyah tengok sini. Atiyah tengok sini. Atiyah tak nak mengaji? Ngajilah A. Sebut A. A. Ba. Sebut A. Allah. Okey, tengok. Yang kacau Abi. Maka sabda Nabi kepada Muaz bin Jabal, la tusibanna syai'an, jangan sesekali kamu mengambil sesuatu apa pun tanpa izinku. Fa innahu ghulul, kerana itu adalah khianat. Wa man yaghlul, dan barang siapa yang berlaku khianat, ya'ti, dia akan datang membawa apa yang dia khianatkan pada hari kiamat. Lihadza da'utuka, sebab itu aku panggil kamu balik. Wamdi, teruskanlah perjalanan, li'amalika, untuk tugas kamu. Pada waktu itu penting untuk pada waktu itu Nabi pesan jangan sesekali ambil sesuatu. Lagi-lagi bila ada jawatan, maka pada waktu itu macam-macam orang nak bagi. Waktu itulah nak bagi hadiah, waktu itulah nak belanja holiday, waktu itulah nak bagi macam-macam. Tetapi itu semua dikira sebagai rasuah. Sebab itu nanti pada bab yang berikutnya menceritakan tentang rasuah. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Adi bin Amirah, Buraidah, Mustawrid bin Shaddad, Abu Humaid, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis Muaz adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, daripada hadis Abu Usama, daripada Daud al-Audi rahimahumullahu ta'ala. Maka ini tentang larangan menerima hadiah bila mempunyai jawatan. Bab yang ke-9, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, firrashi, berkenaan tentang pemberi rasuah, wal murtashi, berkenaan tentang penerima rasuah. Maka ada amaran yang tegas untuk pemberi dan penerima rasuah. Bab yang Arafah, bab yang keempat, baris yang keempat. Sebahagian daripada para ulama fiqh berkata yajuzu i'ta'ir rishwah, dibolehkan untuk memberi rasuah dengan syarat idza kana mazluma, bila dia seorang yang dizalimi, dia dah kena aniaya, kena zalim, selagi mana dia tak bayar rasuah, tak ada siapa nak bantu dia, maka boleh. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, wa in kana zaliman aw kana lahu ghardun fasid fala yajuz, dan jika dia adalah seorang penganiaya dan pada waktu itu dia mempunyai niat yang tidak baik, maka pada waktu itu tidak boleh. Ar-rashi, al-mu'ti, pemberi. Al-murtashi, al-akhidh, penerima. Penerima rasuah dipanggil al-murtashi.
Bab riwayat yang ke-1319, wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah an abihi, daripada ayahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat ar-rashi, pemberi rasuah, al-murtashi, penerima rasuah, fil hukmi, pada waktu itu di dalam nak memutuskan sesuatu perkara, dia menerima ataupun memberi, maka pada waktu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr, Aisyah, Abdullah ibnu Hadidah, Ummu Salamah. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, daripada Abdullah bin Amr, dan diriwayatkan juga daripada Abu Salamah daripada ayahnya daripada Nabi SAW, namun riwayat tersebut tidaklah sahih. Wa sami'tu, dan aku telah mendengar Abdullah bin Abdul Rahman berkata, hadis Abu Salamah daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi SAW adalah lebih baik, adalah sesuatu yang paling baik di dalam bab ini, dan itulah riwayat yang paling sahih. Bab yang ke-1320, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an Khalihi al-Harith ibn Abdurrahman an Abi Salamah an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, Allah telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkenaan tentang orang biasa pada waktu itu, adakah boleh menerima hadiah, dan pada waktu itu wa ijabati da'wah, menerima jemputan. Orang biasa boleh, hanya qadi, pemimpin yang pada waktu itu tidak boleh. Bab yang ke-10, bab mahja'a, bab pada hadis yang telah datang fi qabulil hadiyah, pada menerima hadiah, wa ijabati da'wah, dan menerima jemputan. Dakwah di sini bermaksud jemputan. Riwayat 1321, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Bazir qala hadatsana Bishr bin al-Faddal qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau uhdiya ilayya, jika dihadiahkan kepadaku qura'un, kaki kambing sekalipun, laqabiltu, aku terima. Kaki kambing ni adalah benda yang langsung isi pun tak ada, sikit sangat. Maka sabda Nabi seorang yang sederhana, kalaulah ada orang bagi hadiah kepada dekat Nabi kaki kambing sekalipun, nescaya Nabi terima. Walau du'itu, dan jika aku dijemput alaihi, untuk sesuatu jamuan ataupun perkara, la ajabtu, nescaya aku akan penuhi jemputan tersebut. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Ummul Mukminin Aisyah, Mughirah bin Syu'bah, Salman dan Muawiyah bin Haidah, serta Abdurrahman bin Alqamah radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-11, bab majah, bab pada hadis yang telah datang fi tasydid, berkenaan tentang amaran keras, ala man yuqda, ke atas orang yang telah dibuat keputusan untuk manfaatnya, bisyai'in, dengan sesuatu, laisa lahu an ya'khudhah, tidaklah boleh dia mengambilnya. Walaupun dah dibuat keputusan ini adalah milik Umar, tapi sabda Nabi dia tak boleh ambil. Kenapa dia tak boleh ambil? Sebab hakikatnya contoh itu bukan milik dia, cuma dia pandai bercakap, dia pandai berhujah, maka hakim pun terpedaya. Hakim pada waktu itu jatuhkan apa yang mana ini adalah pada waktu itu milik orang ini, dan sebagainya, maka tak boleh. Maka walaupun hakim dah putuskan, maka tetap ianya tidak menghalalkan. Sebab itu sabda Nabi, amaran yang keras kepada orang yang telah diputuskan untuk mendapat sesuatu, namun dia tidak boleh untuk mengambilnya dalam kurungan, kerana itu daripada asal bukan hak dia. Cuma pada waktu tu kerana dia pandai berdebat, maka qadi nampak seolah-olah yang dia betul, padahal sebenarnya dia adalah salah. Riwayat 1322. Minta maaf kalau ada yang puasa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa bi ilaihi qala hadatsana Harun bin Isa al-Hamdani qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum taqtasimun, sesungguhnya kamu membuat aduan kepadaku. Dan banyak orang mengadu kepada Nabi. Wa innama, dan hanya sahaja aku adalah bashar, manusia biasa seperti kamu. Wala'alla, dan mungkin sebahagian daripada kamu, yang mana Nabi mungkin, kerana banyak sangat yang datang berjumpa, mungkin sebahagian daripada kamu an yakuna, adalah dia alhana, lebih pandai berbicara, lebih fasih bercakap, bihujjatihi, dengan hujahnya, daripada sebahagian yang lain. Maka jika aku telah memutuskan untuk seseorang daripada kalangan umat Islam sesuatu daripada hak orang lain, maka fa innama, hanya senya aku telah memutuskan untuknya api neraka. Lalu orang tu tak boleh kata, halal ni sebab qadi yang buat keputusan ataupun Nabi yang buat keputusan. Tetap jadi haram. Sebab apa yang Nabi putuskan pada waktu itu tak boleh nak overrule milik siapakah pada waktu itu sesuatu barang tersebut. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Aisyah, hadis Ummu Salamah adalah hadis yang hasan sahih, yang mana kita dah masuk pada bab yang ke-12. Jelas ke jelas? Bab majah, bab pada hadis yang telah datang berkenaan annal bayinah, saksi, alal mudda'i adalah tanggungjawab pendakwa untuk membawa. Orang yang mendakwa dia kena bawa saksi. Wal yaminu, dan orang yang kena dakwa, orang yang pada waktu itu kena tuduh, maka pada waktu itu dia perlu bersumpah. Kalaulah mudda'i tidak ada saksi, kalaulah pendakwa tak ada saksi, maka pada waktu itu yang kena dakwa kena bersumpah. Dan apabila dia bersumpah, sabit dan jatuh berguguran dosa daripadanya. Maka ini bab yang ke-12, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sumpah saksi di atas pendakwa dan sumpah di atas orang yang kena dakwa. Riwayat 1323. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah pada baris pertama, berkata Imam Abu Hanifah, inna faslal umur, cara membuat keputusan adalah dengan dua cara. Yang pertama al-bayyinah, membawa saksi ke atas pendakwa. Dan yang kedua al-yamin, bersumpah di atas orang yang kena dakwa. Dan tak ada cara yang ketiga. Wa qala Syafi'iyah, kata Imam Syafi'i, ada cara yang ketiga, iaitu gabungan di antara saksi dan sumpah. Ai asyahid al-wahid, seorang saksi, dan digabungkan pada waktu itu dengan sumpah untuk bagi pihak pendakwa. Jom kita lihat hadis-hadisnya. Riwayat 1323. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Awas an Simak bin Harb an Alqamah bin Wa'il an abihi qala, telah datang seorang lelaki daripada Hadramaut. Hadramaut nama tempat di Yaman. Dan seorang lagi lelaki daripada Banu Kindah. Banu Kindah pun nama tempat di Yaman. Sebab itu lihat kepada Sahara, ianya adalah Abu Hayyim minal Yaman, satu tempat daripada Yaman yang mana banyak orang kabilah dia. Maka telah berkata orang Hadrami kepada orang Allahumma salli ala Muhammad, kepada orang Kindah tadi. Maka beliau telah berkata, beliau telah mengadu kepada Nabi, wahai utusan Allah, sesungguhnya orang ini telah merampas tanah milikku. Maka telah berkatalah si Kindi tadi, tak, itu memang tanah milik aku. Wa fi yadi, dan dia berada di bawah pengurusanku. Laisa lahu minha syai'un, tidak ada bahagian untuknya pada tanah tadi sedikit pun. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang Arab Hadrami tadi, Hadramaut. Nabi bertanya, alaka bayyinah, ada tak bukti yang menunjukkan tanah ini adalah milik kamu? Maka dia menjawab tidak. Maka sabda Nabi SAW, falaka, maka kalaulah kamu tak ada saksi, maka orang yang kena tuduh, kena dakwa, dia akan bersumpah. Qal, maka berkatalah sahabat ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini fajir, seorang pendosa dan pendusta. Dia tidak akan ambil peduli tentang apa yang disumpah.
Walaysa yatawarra, dan dia bukan seorang yang warak, meninggalkan maksiat dan dosa. Qala, maka pada waktu itu baginda Nabi SAW bersabda, laisa laka, tidak ada untuk kamu, minhu, untuk mendapatkan tanah tersebut daripadanya, illa zalika, kecuali perkara itu sahaja. Sama ada kau ada bawa saksi, tak ada saksi, maka yang kena tuduh akan bersumpah. Bila dia sumpah, dia jatuh dan gugurlah teguran-teguran tersebut. Kalaulah dia berbohong, maka itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Okey, Allahumma salli ala qala, maka berkata perawi pada waktu itu namanya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama beliau adalah Wa'il bin Hujr, Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang yang berdusta, dia tidak ambil peduli ala ma halafa, pada apa yang dilakukan wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, walaysa yatawarra, dan dia tidak akan menghindari dosa pun wahai Rasulullah. Berkata pemilik kebun yang Hadrami tadi. Maka sabda Nabi, laisa laka, tidak ada untuk kamu, minhu, untuk mengambil sesuatu daripadanya, illa zalika, kecuali pada waktu itu adanya pada waktu itu bukti. Kalaulah tak ada bukti, maka tengok adakah yang kena dakwa tadi bersumpah ataupun tak. Kalau bersumpah, jatuh kes. Dan kalaulah dia tak bersumpah, maka pada waktu itu baru akan diambil dan diserahkan kepada mudda'i. Fantalaqa, maka pergilah lelaki Banu Kindah tadi untuk bersumpah di hadapan Nabi. Maka Nabi SAW bersabda mengingatkannya, pada waktu itu, la in halafa, kalaulah dia bersumpah ala malihi, pada harta milik Hadrami tadi, untuk dia makan secara zalim, la yalqiyanna Allah, dia akan dibangkitkan bertemu dengan Allah pada waktu itu dalam keadaan Allah murka dan berpaling daripadanya. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibnu Al-As, Asy'ad bin Qais. Hadis Wa'il bin Hujr adalah hadis yang hasan sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 1324. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musir wa ghairuhu an Muhammad bin Ubaidillah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada khutbah baginda, al-bayyinah, pendakwa perlu membawa saksi, wal yaminu al mudda'a alaih, orang yang kena dakwa cukup pada waktu itu bersumpah sahaja. Dan di dalam periwayatan ini adanya sanad yang mana yang dipertikaikan, kerana Muhammad bin Ubaidullah Al-Arzami dilemahkan dalam periwayatan hadis daripada sudut hafalannya, telah melemahkan beliau Abdullah bin Mubarak dan juga para ulama yang lain. Riwayat 1325. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Sal ibn Askar al-Baghdadi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Nafi' ibn Umar al-Jumahi an Abdullah ibn Abi Mulaika an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah memutuskan annal yamina, bahawa sumpah pada waktu itu ke atas orang yang kena dakwa. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, bahawa al-bayyinah, saksi, perlu dibawa oleh pendakwa, wal yamin, dan kemudian pada waktu itu sumpah perlu dilakukan di atas ke atas mudda'a alaih, pendakwa. Bab yang ke-13, bab majah, ini yang Imam Syafi'i sebut bahawa boleh gabungkan, selalunya saksi kena dua orang, tapi kalaulah dia ada saksi seorang, dia boleh gantikan saksi kedua yang dia tidak ada dengan sumpah. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebentar, 2 minit saya ambil wuduk.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bab 13. Ini adalah dalil untuk Imam Syafi'i. Sebab itu lihat kepada Arafah. Maka pada Arafah, pada baris yang pertama, kata para ulama, hadis ini adalah dalil untuk para ulama mazhab Syafi'i, yang mana boleh menggabungkan di antara seorang saksi bersama dengan sumpah. Imam Abu Hanifah kata tidak boleh. Imam Abu Hanifah kata tidak boleh menggabungkan pada waktu itu sumpah dengan saksi. Hanya pada waktu itu kena bawa dua saksi. Kalau tak ada saksi, maka kena bersumpah sahaja. Maka menggabungkan, kata Imam Tirmizi, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil yamin berkenaan tentang sumpah ma'as syahid bersama dengan seorang saksi. Imam Syafi'i kata boleh, Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Riwayat 1326. Wabi ilaihi qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad qala hadatsani Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, qada Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat keputusan berdasarkan bil yamin, berdasarkan sumpah ma'asyahidil wahid, bersama dengan seorang saksi. Dan ini bukanlah pada semua kes, ini terutamanya pada kes yang berkenaan tentang harta, kata Imam Syafi'i dan sebagainya. Berkata Rabi'ah, dan telah mengkhabarkan kepadaku seorang anak kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wajadna, kami telah mendapati dalam penulisan ayah kami Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, telah membuat keputusan bil yamin, berdasarkan sumpah bersama dengan seorang saksi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada sahabat yang lain seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, dan seorang sahabat yang kita tak pernah dengar namanya adalah Surraq radhiyallahu anhu. Jom kita baca sahara pada baris yang terakhir. Apakah nama beliau? Surraq. Pada waktu itu adalah Surraq ibnu Asad al-Juhani. Beliau adalah seorang sahabat yang tinggal di Mesir, yang mana beliau meninggal dunia di Mesir. Surraq bin Asad al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, telah membuat keputusan berdasarkan yamin, sumpah ma'asyahid, bersama dengan seorang saksi. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 1327. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Aban qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, telah membuat keputusan bil yamin, berdasarkan sumpah yang digabungkan dengan seorang saksi. Riwayat 1328. Semua lebih kurang sama, yang menjadi dalil untuk Imam Syafi'i rahimahullah bahawa boleh pada keadaan-keadaan yang tertentu. Kadang-kala contohnya dalam sebahagian kes kena bawa dua orang saksi, tapi hanya ada satu, maka hakim pada waktu itu benarkan untuk mengganti saksi yang kedua dengan bersumpah. Dan ini dalil untuk Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Wabi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Ismail bin Ja'far an qala hadatsana Ja'far bin Muhammad an abihi. Siapakah nama ayahnya? Muhammad bin Ali. Daripada Muhammad bin Ali, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, telah memutuskan bil yamin, dengan sumpah bersama dengan seorang saksi. Qala, beliau berkata, wa qada, dan begitulah telah membuat keputusan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu di antara kamu. Pada waktu itu bagaimana cara membuat keputusan? Menggunakan sumpah bersama dengan seorang saksi. Kata Imam Tirmizi, wa hadza ashah, dan ini adalah yang paling sahih, iaitu periwayatan secara mursal yang ada pada riwayat 1328 itu adalah lebih sahih. Dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya. Siapakah ayah dia? Ja'far bin Muhammad punya ayah ni, beliau adalah dikenal sebagai Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Apakah dia punya jalur nasab keturunan? Muhammad bin Ali bin Husain
bin Ali. Beliau adalah pada waktu itu cicit kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka riwayat ini adalah mursal lebih sahih berbanding dengan riwayat secara marfu' kata Imam Tirmizi. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Mereka berpandangan bahawa sesungguhnya al-yamin bersumpah bersama dengan seorang saksi jaizatun adalah boleh fil huquqi berkenaan pada perkara-perkara yang untuk mensabitkan sesuatu hak, wal amwal dan juga berkenaan tentang harta. Dan inilah maksudnya hanya pada dua ni, berkenaan tentang hak dan juga harta. Yang lain tak boleh, yang lain kena ikut pada waktu itu dua orang saksi dan sebagainya. Dan inilah pendapat Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway rahimahullahu ta'ala. Mereka berkata la yuqda, tidak boleh memutuskan sesuatu hukuman dengan sumpah bersama dengan seorang saksi kecuali pada perkara-perkara yang berkenaan tentang hak dan juga harta. Walam yara, dan sebahagian yang lain tidak berpandangan boleh untuk memutuskan sesuatu dengan sumpah beserta dengan saksi yang satu. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Jawapannya tak boleh. Bab yang ke-14, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang fil abdi berkenaan tentang seorang hamba yakunu bainar rajulain, dia ada dua tuan. Dia ada dua tuan. Pada waktu itu dia ada tuan A, tuan B. Sekarang ni ada masalah. Kenapa ada masalah? Fayu'tiku ahaduhuma nasibah. Maka salah seorang daripada tuan dia merdekakan dia. Macam mana sekarang? Dia pada waktu itu dia sama ada merdeka ataupun pada waktu itu hamba. Tapi sekarang ni pada waktu itu dia separuh. Takkanlah separuh badan merdeka, separuh badan hamba. Maka apa yang patut buat? Maka lihat kepada riwayat 1329, banyak riwayat yang berbeza. Nanti di hujung Imam Tirmizi akan ringkaskan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa nasiban, barang siapa yang memerdekakan bahagian, au qala syaqisatan, ataupun pada waktu itu dilupa baginda bersabda syaqisah. Syaqisah pun bermaksud bahagian. Barang siapa yang memerdekakan bahagiannya daripada hamba, au qala syirkan, ataupun perawi ragu Nabi sebut perkataan syirka, iaitu bahagian dia, fi amdin, pada seorang hamba, fakana lahu, maka adalah untuk orang yang telah memerdekakan tadi, minal mal, daripada harta, ma yablughu thamanahu, yang sampai kepada harga yang sepatutnya, biqimatil adli, dengan qimah pada waktu itu dengan harga yang telah ditetapkan oleh seorang yang adil. Contoh, saya dengan adik saya, contoh ada hamba, kami kongsi pada waktu itu hamba ini. Tiba-tiba bila dengar kuliah saya semangat nak merdekakan, saya pun merdekakan hamba. Dengar dia kuliah terus semangat, maka merdekakan hamba. Maka sekarang ni bagaimana nak buat? Sebab hamba ni pada waktu itu dia kena merdeka sepenuhnya, dia kena cari jalan. Maka ada yang kata orang yang merdekakan tadi, pada waktu itu dia kena bayar berapa kadar baki harga hamba yang dimiliki oleh adik saya. Contohnya bila dah cek, oh hamba ni kalau ikut harga pasaran separuh harga dia adalah lebih kurang 70,000 contoh. Maka saya kena bertanggungjawab untuk bayar kepada dia, dan yang menentukan harga ini adalah al-adil, seorang yang adil daripada pihak kerajaan, daripada pihak khalifah dan sebagainya. Fahuwa atik, maka pada waktu ketika mana adil tadi dah bayar, orang yang dipercaya dah bayar, maka jadilah dia seorang yang merdeka. Wa illa, kalaulah tidak, faqad ataka, maka sungguh telah merdeka daripadanya apa yang telah merdeka. Maka pada waktu itu dia tak merdeka sepenuhnya, dia masih lagi hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Ayyub, wa rubbama, dan kadangkala telah berkata Nafi' berkenaan hadis ini, yakni beliau maksudkan faqad ataqa minhuma, ataqa, telah merdeka daripadanya apa yang telah merdeka sebelum daripada ini.
Maksudnya pada waktu sebahagian, separuh tu je merdeka. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih, riwayat 1330, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Salim daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana bidzalik Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan nasiban, satu bahagian miliknya, pada seorang hamba yang dia berkongsi dengan orang lain, lahu, untuknya dia perlu bayar duit, ma yablughu, yang mencukupi, samanah, harga daripada hamba tadi. Contohnya harga pasaran hamba tu 100,000. Sebab dia dah share separuh-separuh dengan dengan orang lain, bila dia merdekakan, dia kena bayar kadar 50,000 kepada orang yang tidak mahu merdekakan hamba tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fakana, maka adalah untuknya daripada harta, ma yablughu, apa yang menyampaikan kepada harga. Maka fahuwa atikum min malih, maka pada waktu itu merdekalah orang tersebut daripada keseluruhan hartanya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis yang sahih. Bab yang ke-1331. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Nadr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, man a'taqa, barang siapa yang telah memerdekakan seorang hamba, ataupun baginda menggunakan perkataan syakisa yang memberi makna bahagian, memerdekakan satu bahagian pada hamba, fa khalasu, maka jalan keluarnya, fi malihi, adalah dia kena bayar daripada duitnya, illa, kecuali, ay yakuna lahu mal, fi mali, dia kena bayar pada hartanya, in, jika dia mempunyai harta. Maka kalaulah dia ada harta, dia kena bayar. Wa illam yakun lahu mal, kalaulah dia tak ada harta, maka apa dia kena buat? Kuwima, maka akan diletakkan harga mengikut pandangan seorang yang adil. Berapakah harga hamba ini? Thumma yustas'a, kemudian hamba tadi diminta untuk bekerja, fi nasibil ladzi lam yu'tik, pada bahagian yang dia tidak lagi merdeka. Maka kalaulah contoh separuh badan dia lagi belum merdeka, dia kena kerjalah, bayar kepada tuan tersebut mengikut harga semasa. Ghaira mashkukin alaih, namun Nabi ingatkan, tanpa membebankan ke atasnya kerja. Sebab siang dia ada kerja lain, maka ini adalah kerja pada waktu malam untuk dia membebaskan dirinya daripada daripada orang yang telah memerdekakan dia, dan saki-baki daripada orang yang tak nak merdeka. Maka Nabi kata jangan paksa dia, suruh dia kerja, so dia kena bebaskan separuh lagi badan dia, tapi pada waktu itu jangan paksa. Jelas ke jelas? Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Ammar, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Abi Arubah nahwa, wa qala, telah berkata perawi dengan perkataan syakisa. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah telah diriwayatkan oleh Aban bin Yazid daripada Qatadah, riwayat yang lebih kurang sama dengan Sa'id bin Abi Arubah, dan telah meriwayatkan Syu'bah hadis ini daripada Qatadah, namun mereka tidak menyebutkan padanya amras si'ayah, pada waktu itu hamba kena bekerja. Lalu ada yang kata hamba kena bekerja, ada yang kata hamba tak perlu bekerja. Tapi hamba kena bekerja pun pada waktu bila? Bila orang yang telah memandai-mandai merdekakan tadi, pada waktu itu dia tak ada duit. Kalaulah dia ada duit, maka pada waktu itu dia kena bantu untuk bayar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waqtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu fi si'ayah, berkenaan hamba tadi adakah perlu untuk mencari kerja supaya membayar bahagian tubuh badannya yang belum lagi merdeka. Fara'a, maka telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu as-si'ayata fi hadha, dia perlu untuk bekerja pada situasi ini, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk Kufah, dan inilah pandangan Ishaq rahimahullahu taala. Wa qad qala, dan telah berkata sebagian ahli ilmu, idza kana al-'abdu, apabila seorang hamba baina rajulaini, berada menjadi milik di antara dua orang, fa'ataqa, maka telah merdekakan
pada waktu itu salah seorang daripada keduanya pada bahagian mereka, fa in kana lahu malun, kalaulah orang yang merdekakan tadi ada duit dan harta, gharima, maka dia hanya perlu membayar bahagian saudaranya sahaja, dan pada waktu itu merdekalah hamba itu keseluruhannya. Wa illam yakum mal, kalau orang yang pergi merdekakan ni tak ada duit, dia sendiri tak ada duit, maka pada waktu itu hamba ini dia sekadar merdeka apa yang dia telah merdeka, maksudnya bukan sepenuhnya. Waqalu, dan mereka berkata, bima ruya, daripada apa yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu daripada Nabi, dan inilah pendapat penduduk Madinah, Imam Malik, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ishaq bin Rahway rahimahullahu taala. Bab yang ke-15. Lalu jelas ke jelas ni? Maka Imam Syafi'i kata, kalaulah seseorang itu merdekakan bahagiannya daripada hamba, kalau dia kaya, dia kena bayar ganti rugi kepada kawan dia supaya kawan dia pun boleh turut merdeka hamba tersebut. Dan kalaulah pada waktu itu dia susah, maka hamba itu merdeka sekadar bahagian yang dimerdeka sahaja. Kalaulah pada waktu itu dia merdeka separuh, maka gili-gililah waktu yang dia kena bertugas, dan pada waktu itu yang dia kena bekerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia sekarang ni masih lagi ada tuan, lalu ada waktu dia rehat, ada waktu pada waktu itu dia kena bekerja dengan tuan dia yang masih lagi tak nak merdekakan dia. Bab yang ke-15, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang al-umrah. Apakah maksud umrah? Umrah di sini bukanlah bermaksud umrah, tidak. Umrah bermaksud lihat kepada Arafah, hiya i'ta'ud dar, ianya memberi maksud memberi rumah. Pada waktu tu kita bagi rumah pada orang secara percuma, maka pada waktu itu dikenali sebagai umrah. Ain mim ra alif maksurah. Maka adakah boleh pada waktu itu melakukan umrah? Maka jom kita lihat sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Al-Hasan an Samurah radhiyallahu anhu, daripada Samurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-umrah, memberi rumah untuk seseorang itu tinggal, jaizah, adalah boleh, dan juga untuk keluarganya pun boleh. Lalu kalaulah contohnya seorang tu kata bahawa rumah ini untuk kau tinggal selama mana kau hidup, maka bila orang ini telah meninggal dunia, waris dia kena pulangkan balik rumah kepada saya yang telah bagi untuk duduk. Tapi kalaulah pada waktu dia kata al-umrah jaizatun laka wa li ahliha, umrah adalah untuk kamu dan ayah kamu dan keturunan kamu, keluarga kamu, maka bila orang tu mati, keluarga dia boleh ambil alih tanah tersebut sebab diletakkan pada waktu itu senarai nama begitu. Kalaulah pada waktu itu sekadar untuk orang tu tinggal, bila dia meninggal dunia, anak kena pulangkan balik rumah. Kalaulah disebut untuk orang itu dan juga anak dia, maka sampai bila-bila tak perlu dipulangkan, dah menjadi hak milik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Tirmizi daripada sabdaan Nabi, al-umrah, umrah adalah jaizah. Apakah maksud umrah? Lihat kepada Sahara, maksudnya adalah seorang tu berkata, a'martu kaddar, aku berikan rumah ini untuk kamu tinggal. Itu satu. Dan ada juga yang pada waktu itu memberi maksud a'martu kaddar wali ahliha, maka kalau disebut ahal, dia tak perlu pulang balik rumah tersebut, itu dah menjadi miliknya sepenuhnya, sebab disebutkan ahli keluarga juga. Dan di dalam bab ini au mirasun li ahliya, dan akan menjadi waris untuk ahli keluarganya. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zaid bin Thabit, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Zubair dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Riwayat 1333. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ansari qala hadatsana Ma'dun qala hadatsana Malik an Ibn Syihab an Abi Salamah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma rajulin, mana-mana orang, umrah, yang telah memberikan sebagai hadiah umrah lahu, rumah miliknya, wali akibihi, dan juga untuk anak-anaknya, fa innaha, maka sesungguhnya umrah tersebut lilladzi yu'taha, adalah untuk orang yang dia telah bagi.
la tarji'u, rumah tersebut tak akan kembali semula kepada pemberi. Kenapa? Li'annahu a'ta, kerana sesungguhnya dia telah memberi satu pemberian waqa'at yang pada waktu itu seumpama dah menjadi waris, warasah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ma'mar dan lebih daripada seorang daripada Zuhri, seperti mana riwayat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Warawa, dan sebahagian daripada mereka telah meriwayatkan daripada Zuhri namun tidak menyebutkan perkataan tambahan wali akibihi. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, mereka berkata, apabila seseorang itu berkata, hiyalaka, rumah ini milik kamu sepanjang mana kamu hidup dan juga untuk keluarga kamu, fa innaha liman u'miraha la tarji' ilal awal, maka rumah ni dah tak kembali semula ke rumah dia. So dia dah suruh orang tu tinggal bersama dengan anak cucunya. Waruya wa idza lam yakul, namun apabila dikatakan li'aqibika, dan juga rumah ini untuk kamu dan ahli keluarga kamu, maka ianya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila dia tidak berkata, minta maaf, dia tak berkata dan untuk keluarga kamu, dia sekadar berkata rumah ini untuk kamu tinggal sepanjang hayat kamu, maka apabila mati mu'mar, orang yang diberikan peluang untuk tinggal tadi, maka pada waktu itu rumah tersebut perlu dipulangkan kembali kepada tuannya. Dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waruyah, dan diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Nabi, al-umrah jaizatun li ahliha, umrah adalah boleh untuk ahli keluarganya. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, mereka berkata, idza mata, apabila telah meninggal dunia mu'mar, orang yang pada waktu itu telah diberikan hadiah rumah yang bertempoh, jaizatun li ahliha, boleh juga untuk keluarganya untuk rehat, tapi pada waktu itu bukan milik dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal amal, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, mereka berkata apabila mu'mar meninggal dunia, maka boleh menjadi untuk warisnya. Wa illam, walaupun tidak disebutkan perkataan rumah ini untuk keturunan juga. Dan inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad. Maka ringkasannya Imam Syafi'i kata, kalaulah ada disebut bolehlah tinggal bersama dengan keluarga ataupun keturunan, maka tak perlu pulang balik rumah tersebut. Tapi kalaulah pada waktu itu dia kata bolehlah tinggal tanpa sebut keluarga, maka pada waktu itu dia perlu pulangkan balik rumah tersebut. Jelas ke jelas? Riwayat yang ke-1334 tentang Ar-Ruqbah pula. Yang ini kita sambung pada jam 12 nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.